Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wal ulama'i was salihin wa ila arwahi jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi bil khair. Amin ya rabbal alamin. Jemput masuk. Baik, alhamdulillah, tuan-tuan dan puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita menzahirkan rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan kesempatan masa kepada kita untuk sama-sama kita berkuliah pada pagi ini dalam pengajian kitab kita. Dan alhamdulillah nampaknya kehadiran makin ramai. Wah, dah nak penuh dewan ni dalam penjadakan sosial. Alhamdulillah. Sebab aku nak kira jarak ni mana cukup 1 meter ni tapi okey lah Jangan kita hampiri mereka yang baik bersabah, sudahlah jaga yang tu je gitu. Jaga yang tu sudah. Sebab yang banyak kes hari ni yang balik bersabah yang banyak pergi kempen pilihan raya semua tu, jadi balik tak kuarantin, habis sangkut habis. Lepas tu dikhabarkan wabak yang Sabah ni paling cepat, dia punya pembiakan tu paling cepat. Jadi tuan-tuan kena jaga-jagalah ya, kalau imuniti badan kita kuat, insya-Allah. Kalau tak kuat, mudah kenalah. Setakat ni Selangor okeylah ya. Sebab kadang-kadang tuan-tuan fikir bila lama dalam keadaan normal ni pun dah macam tak lama dah tau. Dia jadi macam dah tak panggil baru dah, normal baru ni. Jadi normal biasa. So kita bimbang hak yang tak dah main masjid, rasa tak kisah aku tak main pun. Kita dah takut macam tu tau. Yang datang masjid okey, yang hak kata yang tak ada nama, yang nak main sembahyang jemaah susah semua, dia rasa malah aku nak pergi. Kita bimbang macam tu akan wujud lepas ni. Jadi yang ada yang hadir, yang siasat imarah dan yang antara atas pagar tu lama-lama dia terus terabai. Cukup bimbang yang tu, cukup bimbang. Kemudian ada yang akan mungut lah ya, maknanya nanti asyik awal jadah boring kan. Kemudian lagi tension nak kena menyawa dalam ni. Maknanya mungkin akan berlaku situasi yang macam tu. Di permulaan orang boleh sabar, bila lama-lama kan mungkin orang dah tak sabar. So kita bimbang benda itu akan berlaku. Jadi maknanya masing-masing faham-faham ya, maknanya masing-masing bawa diri masing-masing, ikutlah peraturan, insya-Allah kita akan selamat. Baik, pagi ni tuan-tuan kita masuk bab baru. Sebab minggu lepas kita tak sempat masuk bab baru. Banyak persoalan minggu lepas sampai kita termakan waktu ya. Kitabul Luqatah muka surat 128 ya, buku lama. Kitab Rumi saya tak tahu. Rumi berapa muka surat? Okey. Kitab lama 128. Babul Luqatah, Kitabul Luqatah. Bacaannya Luqatah ya, Luqatatun. Asal laki ni tangkap ya, tapi ni Luqatah. Jumpa semua. Taib. Ini kitab pada menyatakan hukum Luqatah. Hukum ya. Iaitu dia bagi definisi apa benda Luqatah tu, iaitu harta yang hilang daripada empunyanya dengan sebab gugur. Satu ya, pertama dengan sebab gugur daripadanya atau lalainya. Okey.
Dan umpamanya seperti ia lari dan ditinggalkannya harta tadi, ya, ditinggalkan. Okey, itu definisi dia. Maknanya harta luqatah ni harta yang hilang daripada hak milik kita. Sama ada hilang itu dengan sebab kita tertinggalkan dia di satu tempat, tercicir, atau kita terlalai, duk sembang galik-galik kedai makan, bangun pergi, dompet tinggal. Dompet tinggal. Ataupun kita terkejut tengok biawak ke apa, tercebut lari, tinggal barang. Itu maknanya luqatah. Barang tu kita panggil luqatah. Jadi cerita macam kawan saya baru ni, Puan Hamidah, bukan Hamidah di sini, bukan KWI punya Hamidah. Dia first time belajar ilmu tentang emas ni, saya ajar dia. Dia ni seorang ahli perniagaan. Jadi bila saya ajar, dia tertarik, lalu dia beli rantai tangan. Jadi baru ni dia balik ke Terengganu, singgahlah di RNR Gambang. Tah macam mana tuan-tuan, tercicir dia punya rantai tangan emas. Berat tu saya ingat 13 ke 14 gram. Jadi dalam lepas RNR, lepas diorang berhenti tanda semua, teruskan perjalanan, baru dia perasan hilang. Lalu dia ni kata, saya fasrah dan redha Ustaz, saya sedekah siapa yang jumpa. Cuma suami dia kata, tak apa salah, kita patah balik. Jadi dia pergi exit mana, kono balik, singgah cari. Lalu dia bertanya cleaner, makcik dah nampak tak rantai tangan? Makcik kata, makcik jumpa, makcik simpan. Jadi cleaner tadi jumpa benda tu. Saya nak ceritanya tajuk luqatah ni. Jadi emas tadi sudah dikira luqatah sebab keciciran, sama ada sengaja atau tidak sengaja. Jadi kita nak tengok hukum tu. Hak yang cleaner jumpa tadi, dia nak buat apa? Ini yang hukum yang syarak bagi ni, kita nak tengok. Cuma cerita saya buat tadi yang baru berlaku 2 hari lepas, nak beritahu kita bahawa kalau kita keciciran benda itu, benda yang hilang itulah dipanggil luqatah. Tak kira apa, barang kemah ke, dompet, duit ke, handphone ke, apa saja, harta pemilikan kita. Dia niat tu sudah bagus, ya, sebab dia niat sedekah. Kurang-kurangnya orang yang jumpa tu tak adalah rasa bersalah, tapi sebab dia tak tahu. Jadi makcik cleaner ni amanah. Kalau kita kira, tuan-tuan, dengan gaji yang seberapa, dengan nilai emas tu 13 gram atau 14 gram, saya lupa saya jual kat berapa gram dia punya berat tu, tapi besar lah. Dengan harga semasa, rasanya boleh cover gaji makcik tu 3 ke 4 bulan kalau kita baca di sudut materialnya. Namun orang yang jujur ni, makcik kata, saya jumpa tapi sudut fikir, saya beli kat siapa, dia kata. Dia simpan je lah daripada dia bimbang jumpa kat orang lain. Sebab tu ulama dia bahagi hukum luqatah ni kepada 4 jenis hukum, tuan-tuan, 4 jenis hukum. Dalam ni tak ada, yang dia urai sikit je. Kami ambil kitab lain. Pertama dia kata sunat. Sunat ni jika berhasrat untuk menolong orang yang keciciran tadi. Mungkin makcik tadi dia ambil atas dasar hukum ini. Aku ambil. Mana tahu kau jumpa dia main tuntut ke, main tanya kan. Rupanya betul datang tanya. Rezeki dia dapat balik. Tak tahu dia bagi duit berapa puluh kat makcik tu, kira sebagai hadiah kan, jumpa. Maknanya tuan-tuan, kalau kita jumpa barang, ni hukum kat kita nah. Kalau kita tak ambil, kita bimbang, baik aku ambil untuk mana tahu lepas kita iklan dalam medsos, media sosial dipanggil bahasa ringkasan sekarang ni, orang datang tuntut, boleh aku bagi balik. Jadi hukumnya sunat kita ambil. Jangan takut dosa lah. Dia bergantung pada niat awal kita. Jadi kalau tuan-tuan jumpa duit seketui ke, jumpa rantai tangan emas ke, jumpa jam ke apa ke, daripada dapat kat mak tikpit dia jual habis, baik kita ambil. Kita ambil ni, kita boleh, sekarang ni zaman canggih tuan-tuan, nak declare barang ni cukup mudah. Facebook ada, Instagram ada, Telegram, apa Telegram semua ada. Maknanya benda tu dah mudah. Andai kata tak ada tuntutan, baru kita ambil hak milik kita, dia dalam syarat dia. Itu sunat. Jadi bila kita mengaji hari ni, kalau kita kata duit RM1 tu kita ambil, boleh tabung masjid je lah, tak baloi nak istihar. Orang tak heran sekat RM1 tu kan.
Sopo yang pak bila kita duduk istihad kat masjid, kunci tinggal, tu luqatah tu, barang keciciran. Okey, begitu. Sopo ada saya cerita, saya dah post barang, macam mana boleh kunci kereta terlekat dalam barang tersebut sampai kepada pelanggan di Kedah. Ustaz, ni kunci kereta siapa? Saya duduk mendengung, saya declare dalam grup WhatsApp saya, seorang pun tak mengaku kunci kereta, dan tak ada orang pun datang kedai situ tuntut. Jadi tak tahu kunci itu daripada mana. Jadi pelanggan saya buka bungkusan, ada kunci kereta. Maknanya kita duduk iklan tapi tak ada orang main tuntut. Jadi boleh jadi bukan daripada kedai saya lah. Mungkin tengah jalan ke apa benda ke, wallahu alam. Kita tak tahu. Jadi nak cerita barang-barang yang luqatah ni kan, yang dijumpai sebab keciran. Itu hukum pertama sunat. Hukum kedua wajib. Wajib ni jika diyakini akan hilang sekiranya dibiarkan. Kita tengok, kalau aku biar ni boleh kat mak dadah, habis. Kita biasanya kita akan, tanggapan kita itu je kita nampak zaman kita lah ni kan. Tama-tama orang Melayu kita kan, duk risau mak dadah ya. Pok ni tak kira nak tampar, dia rembat semua. Asalkan jadi duit, dia akan ambil. Bila kita rasa bimbang gitu, kita wajib ambil. Hak tadi sunat, hak ni wajib tuan-tuan. Ambil ni bagi kat Pak Bilal, declare kat masjid. Kalau kita jumpa kita sini kan. Jadi sekurang-kurangnya walaupun mungkin yang hilang tu perempuan, yang main mayang masjid lelaki, dia akan cerita tadi ada Bilal umum kat masjid, jumpa jam tangan dekat lorong nak masuk masjid tu. Jadi kawan-kawan mungkin dalam grup persatuan, jam saya tu. Jadi biasanya kalau kita tuntut barang tu bernilai tinggi lah, mungkin jam tangan Rolex ke, Citizen ke, kalau pasal malam RM10 rasanya tak tuntut dah. Jenama Rolex tapi RM10, saya rasa tak tuntut. Sebab tu yang Recon punya kan. Tapi kalau mahal, yang macam kalau kita macam jam saya ni kan, hadiah anugerah saya menang ni 4,500 harga ni, sebab memang air tak masuk, tenggelam dah banyak pun. Bateri pun tak pernah tukar berapa tahun dah. Maknanya bernilai tinggi. Kalau hilang rasa cari balik ni. Dan pernah saya hilang di airport ketika cek custom, cek immigration, cek polis bantuan tu, sebab ni kan dibunyi. Jadi saya buhlah bekas tray tu. Bila sampai ujung sana, saya ambil baju semua, jam saya tinggal. Mahal tuan-tuan jam tu. Jadi balik sedang dekat seminggu, call member yang kerja kat KLA, dia pun WhatsApp dekat polis bantuan semua, dah hilang. Mana mungkin polis tu ambil ke apa, kita niat sedekah je lah. Sebab benda mahal kan. Itu luqatah lah. Wajib. Kalau kita rasa kalau aku biar orang lain ambil, hilang, kita ambil. Wajib tu. Jadi tuan-tuan, ujian kita di situlah. Maknanya kita rasa aku nak ambil, tak ambil. Kalau biarkan, kalau kita iman kita kuat, kita ambil dengan syarat tolong orang, wajib ambil. Harus jika tidak dibimbangi akan hilang. Maknanya kalau kita rasa hilanglah kawasan dewan ni kan, habis ingat kalau aku tak ambil pun mungkin Kerani akan jumpa, mungkin Tok Siak akan jumpa, kita rasa macam tu, keadaan selamat. Dan sebab dalam masjid, ini cerita kalau jumpa kat Sembah, jumpa gerai runcit mana-mana, kita kena fikir 2 kali lah. Dan haram bagi orang yang berniat jahat. Jadi kalau orang yang baca kitab ni, dia tengok nak ambil, nak gadai ke, nak jual, nak ambil duit ke, haram. Jadi benda tu hukum ya. Baik, balik kita pada kitab kita. Baik. Dan sunat, ni dia jelaskan lagi ya. Sunat memungut harta yang tercampak bagi orang yang kepercayaan dengan amanah dirinya. Ya. Dia yakin dia ambil ni untuk bantu orang lain, dia ambil, boleh jadi akan ada orang akan tanya nanti. Maknanya sunat, sebab dia ada amanah pada diri dia sendirilah. Jadi saya rasa ramai orang amanah hari ni ya, insya-Allah. Dia takut juga dosa pahala tu kan. Macam saya cerita tadi lah. Zaman Rasulullah tuan-tuan, ada seorang sahabat Nabi namanya Ubay bin Ka'ab. Tuan-tuan, Ubay bin Ka'ab ni dia penduduk Madinah, golongan Ansar daripada Bani Khazraj. Dia ni miskin, tak kaya, tapi dia punya kehebatan antara sahabat Nabi yang paling fasih bacaan Quran dia. Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi paling fasih bacaan Quran. Kalau sahabat Nabi yang terror ilmu faraid ni Zaid bin Sabit. Ni terror, pakar ilmu faraid, Zaid bin Sabit. Jadi Ubay bin Ka'ab ni satu hari tuan-tuan,
dia terjumpa 100 keping duit dinar. Ni sahabat Nabi ya. Dia berjalan kot padang pasir macam mana, balik nak ke satu tempat, dia jumpa seuncang duit lah ya, seuncang duit yang dalam uncang tu ada duit dinar. Dinar duit emas lah ya, dinar duit emas, kalau dirham duit perak, duit emas. Lalu Ubay bin Ka'ab terus jumpa Nabi. Ya Rasulullah, aku telah jumpa seuncang duit emas bukan 100 dinar dalam setengah riwayat sebut. Apakah patut aku lakukan? Rasulullah kata, kamu kena isytihar selama 2 tahun zaman tu. Sebab susah. Kan kalau kita ikut lama-lama ulama dah fatwa berbagai dah. Cuma yang terkini 7 buah masjid declare. Sebab zaman dulu pergerakan satu tempat kan memerlukan masa yang panjang. Sebab tu Nabi letak 2 tahun. Nabi sebut ada sekiranya selepas 2 tahun tidak ada orang yang menuntuti akan barang tersebut, maka ia menjadi milik kamu. Kaya no. Cuba bayangkan tuan-tuan. Itu rezeki dia lah, orang miskin tapi hafiz Quran. Dia yang menyusun Quran zaman Nabi, dia yang susun dalam bentuk yang biasa lah, dan dia hafal. Ni Ubay bin Ka'ab sahabat yang terror. Ni cerita Luqatah, dia jumpa duit emas. Maka selepas 2 tahun diriwayatkan akhirnya duit itu menjadi milik dia sebab tidak ada yang menuntut. Ada beberapa pengajaran di sini kita dapat lihat kemungkinan zaman tersebut ada orang kaya. Zaman Nabi kaya, ada Rahman bin Auf kaya, Abu Bakar kaya, Osman kaya. Jadi mungkin dia tahu Zaid declare isytihar, tapi dia mungkin tak tuntut sebab dia tahu yang jumpa itu adalah Ubay bin Ka'ab, orang sahabat Nabi, hafiz Quran, orang miskin tapi sangat bagus. Biar je lah, tak tentu rezeki dia. Maknanya kita faham tak ya? Sebab kalau kita lihat dalam sejarah, tak ramai orang kaya zaman tu yang kalau ada duit emas, mana memang golongan hartawan betul lah. Jadi dia tahu saja, bapak tak tahulah, biar je lah rezeki dia. Nampak dah 2 tahun tu. Okey, zaman sekarang kita ada clear lah kat mana-mana, Facebook kat mana-mana ke. Baik. Dan sunat mengsaksikan dia, maknanya dia ajak kawan dia, tengok aku dah jumpa ni, aku simpan, kau ingat ni, begitu ya. Dan makruh memungut bagi orang yang fasik. Ya, maknanya orang fasik makruh memungut. Sebab fasik ni tuan-tuan, dia dalam keadaan imannya belum cukup sempurna. Sebab itu dalam hukum Islam, kalau bab nikah kahwin ni nak jadi wali, fasik tu diletakkan antara benda yang tidak digalakkan, agak ringan lah, maknanya untuk seseorang itu mengakad nikahkan anaknya ketika kahwin. Jadi dia kena pas kepada tuan imam. Dan dalam fatwa terkini sebenarnya mereka yang isap rokok juga sudah dikira fasik. Yes. Cuma tak dipakai oleh orang lah. Biasalah orang kita sekarang kan, dia lebih qadhi daripada qadhi. Jadi tu nak cerita term fasik tadi tu. Sebab itu kata sini, kalau makruh tu bagi orang yang fasik, kata dia supaya jangan menyeru oleh dirinya kepada khianat. Bimbang nafsu dalam dia, kata tak sodok iklan, ambil, belanja. Dia bimbang benda tu. Sebab tu kita kalau rasa tak makan, tak cukup iman, jangan buat apa benda pun. Dia bimbang macam ni lah, dia takut jumpa, ambil, takut nafsu duk suruh buat jahat. Jangan iklan, ambil pergi belanja, ataupun pergi jual duit tu hang buat belanja, beli apa-apa handphone ke apa kan. Yang ni fasik, takut. Jadi kita bimbang iman kita hari ni. Dugaan tuan-tuan, kalau benda tu sikit, kebanyakan orang tak rasa apa-apa, tapi kalau nilainya besar, dia akan fikir 2 kali. Macam rasuah lah, 100, 200 dia tak pandang pun, cuba 10,000, nak ambil tak ambil, nak ambil tak ambil. Tu dia kata iman tadi tu. Nampak tak? Maknanya kita mungkin akan rasa tak apa dengan jumlah atau nilai yang mungkin bagi kita, alah aku pun boleh dapat macam ni.
Tapi kalau nilai itu melebihi kemampuan kita, mungkin orang tu akan fikir dua kali, ambil tak ambil, ambil tak ambil, ambil tak ambil. Nampak tak syaitan mula dah tu. Ni duk berlaku banyak. Jaga nah. Sebab itu dikira fasik di sini nah. Jaga. Dan sah memungut daripada yang fasik. Jadi tuan-tuan, kalau hak fasik ni ambil, dia cerita kat kita, aku jumpa jam tangan tadi, duduk pikir ni nak iklan ke apa nak jual, kita wajib ambil dengan dia. Bagi aku. Tu hukum di sini tuan-tuan. Maknanya sah kita ambil, bukan kita rampai. Kata lah ni hang bagi kat aku lah, biar aku uruskan, aku iklan. Sebab kita bimbang, dia ni tak percaya sangat kawan aku ni. Betul tak? Kita dalam bahasa harian, kita kenal kawan kita siapa? Dia ni sembang boleh lah. Kita kan selalu buat gitu kan. Sembang boleh, tapi percaya jangan. Selalu gitu. Dia ni mungkin 50-50. Dia ni boleh pakai 40%, yang ni 30%. Kita dah boleh buat ukuran member kita. Maka kita yang tahu sah hukumnya kita ambil. Dia tak kira haram, dia tak kira apa, kita kena ambil. Maslahat sebab kita bimbang member aku ni tak percaya sangat. Sila air bulan jual yang jam ni. Jadi kita kena ambil. Sah hukumnya, tidak masalah ya. Tuan boleh ambil. Seperti sah ia daripada murtad dan kafir yang maksum, yakni yang terpelihara darahnya, tiada pada negeri harbi. Sama hukum macam kita ambil barang luqatah tadi daripada orang kafir atau murtad yang bukan kafir harbi, yang duduk dalam negara Islam, yang walaupun dia orang bukan Islam dan kita ragu-ragu sebab mungkin iman tak ada, maka sah kita boleh ambil luqatah tadi untuk kita istiharkan. Nampak tuan-tuan? Maknanya dia kena hukum orang murtad ataupun orang kafir yang bukan harbi, yang bukan diperangi, yang bukan dalam negara berperang, yang kita perang dengan dia. Jadi contoh ginilah, andai kata kita dengan kawan kita ada yang bukan Islam dan kita tak apa yakin bahawa dia jumpa benda ni dia akan jaga atau dia akan istihar, maka kita boleh ambil, minta tak apa bagi aku, biar aku settlekan, percayalah kat aku. Nampak ada antara boleh kita ambil dan hukumnya sah, tak ada masalah sebab nak selamatkan barang. Jadi maknanya tuan, dalam Islam ni cukup ambil berat tu bab harta orang ni. Apa kata tu, maknanya tak boleh ambil mudah penjagaan tu amanah tu ya, penjagaan tu sampai mana bila tak ada orang tuntut baru kita ada hak milik ya. Macam belimbing ni tak apalah, saya declare dah. Kok lah saya main tinggal buat tak tahu kan, tak pergi lupa kan, tadi kita cerita lupa ke apa kan, kira luqatah lah ni. Tapi tu saya habaq awal, ni siapa nak ambil, jadi tak jadi luqatah lah, kira sedekah, ambil. Benda tu boleh berlaku tuan, dalam ni pun boleh berlaku kan. Kita kalau habis kuliah ni ada yang tertinggal beg duit apa semua ya. Baik, dan tinggalkan luqatah daripada tangan mereka itu dan diberikan dia, yakni luqatah tadi, bagi orang yang adil. Kalau kita tak mau handle, kita ambil bagi pada yang adil. Biasanya masjid lah declare bagi kat Pak Bilal, ya, bagi kat Juaidi, selesai masalah. Dia rajin buat pengumuman. Jadi bila dia buat pengumuman setiap waktu, kalau kita rasa kita malas nak pegang, bagi pada yang adil. Jadi dalam konteks kita hari ni tuan-tuan, yang adil pandangan kita elok masjid. Kalau balai polis belum tentu. Balai polis belum tentu. Ya, bukan kita nak mengata tak, tapi kebanyakannya hilang itu je lah. Jadi elok masjid. Bab agama kan dia nak declare. Jadi itu lebih baik. Sebab kalau kita nak istihad, kita siapa malaikat kalau yang jumpa tu nazir, lainlah dia ada kuasa untuk istihad. Jadi elok kita pas kepada pihak masjid dan dia akan umumkan hari Jumaat. Umum Kota Perdana, WhatsApp kat grup Surau Sakinah, tolong umumkan hari ni sekian-sekian. WhatsApp kat Serun Saputra, kawasan kita, sebab jumpalah kawasan kita Bukit Puchong, mana-mana karya ni, tujuh institusi. Tunggu dalam 2-3 minggu tak ada siapa tuntut, baru kita jadi hak milik. Ya. Setelah kita dah habis semua dah, mana media sosial kita dah semua, hak mana hak terkini semua kita dah elankan.
dan tak ada tuntutan, maknanya baru boleh. Dia begitu ya. Orang yang adil kerana mereka itu tiada daripada ahli yang memeliharakan dia. Mereka itu siapa? Mereka itu balik kepada yang kafir tadi, yang murtad tadi, yang fasik tadi, yang kita ambil daripada mereka, kita hantar kat masjid tadi sebab kita bimbang mereka ini bukan ahli yang memeliharakan amanah. Maksudnya kita bimbang, bukan tertuduh, cuma kita bimbang takut dia orang tak boleh nak jaga amanah. Itu maksudnya. Dan dihimpunkan mereka itu orang yang melihat pada waktu mewawarkan dia. Maknanya ada saksi melihatlah pada benda itu. Baik, selesai yang tu. Dan sah memungut daripada kanak-kanak. Okey, anak kita jumpa budak-budak, ni duk berlaku banyak ni, cukup banyak. Cucu kita jumpa, mereka balik sekolah berjalan kaki dan naik bas, jalan kaki balik, tak tersepak. Ingat benda rupanya mungkin cincin emas ke, rantai emas ke, tak tahu. Cucu kita budak-budak, oi emas, dia pun tak tahu emas ke apa, barang perhiasan cantik, dia ambil balik. Balik bagi kat atuk. Farah jumpa ni, kita pun tengok-tengok, ni emas betul ni. Nak kata, tak apa-apa bagi kat atuk uruskan. Jadi kita yang jumpa tadi nak buat macam mana? Dalam konteks kita senang, ini keluarkan masjid. Lokasi mana jumpa, tanya cucu. Farah jumpa kat mana ni? Alah, kedua pada sekolah, jalan nak balik masuk lorong yang ke berapa. Maknanya kalau lorong guard tu confirm mungkin kita punya lah, dalam kawasan taman tu punya. Mungkin memadai kita declare dalam grup WhatsApp kampung taman kita tu, ataupun yang sekitarnya. Sebab mesti orang kot ni je tekan orang luar kot. Dia nak keluar kalut-kalut nak beli ikan apa benda, terkejar waktu pejabat paskat ke apa, tercicir, mana tahu rantai kan. Tuan-tuan duk ingat kancing kemas dah tu, rupanya terlonggak jatuh, kita tak tahu, kelang kabut kan. Banyak berlaku macam jam kita jumpa dekat bilik air, dekat tempat wuduk kan, dia buka jenis hak masuk ayak punya jam, dia tak pakai. Bukan senang masuk ayak, nak bagi hilang ayak tu. Jadi dia kena buka letak, baru ambil wuduk. Habis baca doa wuduk semua, terus ke masjid, tinggal jam. Saya tukar hilang, tanya, tak tahu. Hilang. Tu hak hilang tu. Orang tengok juga brand, dia tengok ini memang, dia tengok belakang apa semua kan, dia boleh rasa kalau hak original dia berat, kalau hak cokia punya ringan. Jadi dia nak sama amanah yang tu ya. Baik, jadi sah kita ambil daripada kanak-kanak. Tanya betul-betul. Dan yang gila, ni payah cerita akhir lah, tapi tak tahulah kalau tuan-tuan boleh berkomunikasi dengan orang gila. Dia jumpa macam-macam orang gila ni, kawan jenis lagu tu, siapa nak beli kan. Jadi sebab kewarasannya tu tak ada, maka dia tidak tahu nilai benda yang dia jumpa. Mungkin benda tu berharga, lalu kalau kita kenal dia, kita boleh ambil daripada orang gila tadi. Tapi biar ada saksi tengok, sebab nanti akan menjadi fitnah. Apalah dia ni, orang gila jumpa pun dia ambil barang orang gila. Fitnah pula pada kita. Jadi biar ada saksi tengok. Sebab kita dah belajar pandukan kitab, jadi boleh kita ambil daripada orang gila. Sebab nanti dia tak tahu guna, dia lempak gitu je. Sayang orang punya kan. Sebab apa tuan-tuan, kalau kita melihat dengan panjang, dengan pandangan yang lebih jauh, manfaat benda, kata orang yang jujur ambil, katakanlah orang yang owner tak tuntut sekalipun, dia ni bagus, dia pergi tukarkan benda itu dalam bentuk manfaat pada orang lain. Umpamanya dia mungkin boleh beli beras ke apa kan, dia gadai jual jam tu, pitak rumah nak yatim. Jadi manfaat tu balik kepada yang owner tadi. Islam dia nampak ke tahap macam tu. Tuan-tuan, kita jangan nampak yang pendek je dalam jangka masa panjang kan. Ataupun kita kata tak apalah, jam ni aku ambil, jadi kita nilai berapa, 300 ke 300 boleh tabung masjid. Atau 300 kita kata aku tajar jamuan kelas KWE untuk 5 minggu turut-turut, contoh. Maknanya benda tu jadi manfaat kepada yang hilang tadi. Besok dalam kubur orang ada rupanya kebajikan yang aku buat. Sebab tu tuan ingat kisah Ashabul Kahfi kan, dia pun nak buka dia punya pemuda yang terperangkap dalam gua, nak buka pintu gua punya susah sebab batu tertutup. Bukankah mereka perlu ingat amalan mereka aja kan, ingat kebaikan kau pernah buat. Tiba-tiba pintu tu terbuka. Jadi kita ni hari ni, kita tidak tahu amalan mana yang akan Tuhan kira sebagai kebaikan kita yang kita buat kat dunia.
Boleh jadi yang kita buat hari ni kan, hak kita mengaji, kita jumpa barang, nampak tak? Kadang-kadang mungkin yang kita buat minggu lepas tu jadi tak tahu, memang tak tahu. Dia begitu. Dan sah kanak-kanak dan ditinggalkan luqatah daripada tangan keduanya oleh wali keduanya dan mewawarkan dia. Jadi makna sini tuan, dia sebut di sini wali ataupun penjaga waris kanak-kanak tadi lah, ataupun penjaga orang gila tadi atau waris dia. Jadi kita kena beritahu waris tadi, ya, maknanya ditinggalkan luqatah tadi daripada tangan keduanya itu kembali kepada kanak-kanak dan orang gila, ya, oleh wali keduanya. Oleh wali maknanya mak, ayah atau penjaga. Dan meninggalkan dia daripada tangan keduanya dan binasa, wajib dhamannya, kemudian ia mewawarkan yang binasanya. Saya dah terlajak baris tu. Ya. Dah benar tu. Dan mewawarkan dia dan ia permiliki bagi keduanya sekira-kira harus diutangkan bagi keduanya, maka jika tiada ia melihat yang demikian itu, hendaklah ia peliharakan dia atau ia serahkan dia kepada qadi. Jadi ini bab wali hak jaga kita lah. Ni kita tok wan. Lah ni keterangan ayat ni kita kembalikan pada kita yang jaga. Kita ada cucu, tiba-tiba cucu jumpa, maka kita ambil daripada mereka. Lah ni syarat kata kita wawarkan. Perkara pertama, wawarkan, kita jaga benda tu. Andai kata dalam tempoh penjagaan tu benda tu binasa, cucu kita main patah ke semua, wajib kita ganti dhaman, ganti rugi. Kita kena ganti balik. Jadi nak selamatnya, kata dia, serah kepada qadi. Itu lagi senang. Malah bening kepala Tuan Haji Cuk ni, Pak Yusuf ni, cucu dia jumpa jam tangan atau jumpa beg duit, malah bening kepala, dia pergi ke masjid. Hang tolong declare lah kat masjid, jumpa sekian tempat hari sekian, minta umum tak, dalam ni ada duit sekian-sekian. Kan orang duk WhatsApp kita duk jumpa kan, sampai yang keciciran sila jumpa kan banyak. Alhamdulillah ramai dah jumpa. Kuasa viral. Jadi tuan-tuan jangan duk pening kata kalau aku nak ambil susah. Tak, kuasa viral mudah. Tuan-tuan declare je, iklan, bagi spesifikasi benda tu, yang tuan-tuan dia punya owner akan tuntut balik. Selesai, habis. Sila bulan kita dapat hadiah lagi, macam mana cleaner tadi, dia pulangkan barang kemas kepada kawan saya tu, kawan saya bagi duit kat dia balik. Saya tak pasti 50 ke 100. Okey lah, gaji hari dia dapat juga 50 ke 100 rezeki dia. Daripada berapa ribu tadi hilang, baik dia bagi duit pada cleaner tadi, hadiah. Itu ya. Baik. Maka jika taksir wali pada meninggalkan dia daripada tangan keduanya dan binasa, wajib dhamannya, kemudian ia mengeluarkan yang binasa. Maka jika taksir wali pada meninggalkan dia daripada tangan keduanya. Jadi wali tadi tuan-tuan, biar pi lah. Dia dah tahu dia biar pi. Taksir ni maknanya dia tak ambil duri sangat, ikut suka hampa. Tiba-tiba anak cucu kita tu lingkup benda tu, bagi pelingkup. Contoh mudah lah. Maka wajib kita kena dhaman, ganti balik, dan kita wawarkan balik. Kami ada jumpa seutah jam tangan jenama sekian, tapi cucu saya main lingkup habis, dihampuknya main budak-budak. Maka saya gantikan balik jam ni dan kita declarekan. Nampak berat lah ya. Sebab tu ambil terus lah, jangan duk biar cucu main. Ambil terus kalau bukan hak dia. Budak-budak bukan dia tahu apa. Benda bernilai bagi kita, pada dia kadang tak nilai. Tu dia buat tak tahu, dia punggah sana punggah sini. Kita pergi melancong beli mahal souvenir tu, kenangan manis kan, letak atas rak pintu atas mari kita. Balik masjid tengok kenangan, tahu-tahu pecah cucu main. Nak marah budak-budak. Benda tu bernilai. Sebab budak-budak dia tak tahu, dia ikut dia kan. Dia nak bagi pecah ke, dia nak ampuk ke, begitu. Jadi kita ambil maklum benda tu. Dan tiada memungut daripada sahaya yang tiada dengan izin penghulunya. Hamba dia tak boleh ambil barang jumpa kecuali dengan izin
tuan dia. Ni kita tak payah ambil tahu lah sebab tak ada zaman kita. Kerana bukan ahli bagi memilik dan memerintah. Maka jikalau diambilkan luqatah daripada tangan sahaya, adalah ia luqatah bagi orang yang mengambilnya, sama ada penghulunya atau orang lainnya. Andai kata diambil juga, jadi penghulu tahu atau toke tahu, maka dia kena ambil daripada hamba tadi. Tapi ini cerita dululah, lah ni tak ada lah kot, ya. Dia gitu ya. Dan sah memungut daripada makatib kitabah yang sahihah kerana ia asing dengan memilik dan tasarruf. Saya tak boleh nak jelas maksud makatib kitabah ni sebab ia melibatkan mungkin macam tempat, kalau macam kita jumpa dekat, mungkin kita buat kedai runcit ke, pejabat ke, tempat yang menjadi urusan urusan muamalat. Nak kata jawab pos pun boleh, bank pun boleh, tulis menulis ni, dokumentasi semua kadang tercicir kat situ. Jadi kita boleh ambil kat situ sebab pejabat tu bukan kita yakin ejen atau tempat yang boleh dia memiliki, jadi kita boleh ambil. Contoh mudah, tuan-tuan duduk tunggu waiting list nombor giliran di jabat pos, member sebelah kan duduk tunggu, dia pun bangkit pergi buat urusan dia, kita tak pasang, dia tercicir beg duit dia ni di jabat pos. Jadi dia pun habis balik, kita pun tak pasang, duk main handphone lah kita. Biasalah orang lah kan, dia mana zikir, dia main handphone je, tengok handphone kan, baca WhatsApp. Tiba-tiba nak bangkit pergi tengok, dompet duit, dia pun tengok, dia mungkin perasan orang sebelah tu siapa, baju merah ke baju hijau, tengok tak ada dah, dia kena ambil tu. Kalau kita yakin iman kita dah, kita kena ambil tu. Dia kata sini sah, sebab pejabat pos tak boleh harap kak, sebab dia pun nak declare macam mana. Jadi kita ambil untuk kita wawarkan. Tu maksudnya ya. Ataupun di mana-mana, di bank ke, di pejabat ke, itu maksud makatib, tempat-tempat yang menjadi urusan muamalat yang ada dokumentasi penulisan. Jadi boleh. Kalau masa dia ambil tu, orang nampak, ada patut dia jelaskan pada orang tu yang patut. Itu yang patut saksi tadi. Saya ambil ni untuk saya declare ke masjid. Biasa orang tengok, kalau tengok pakai kepiah kan, orang tak kata apa dah. Untuk haji ni orang kepercayaan, mungkin orang masjid ambil. Tapi kalau ambil tu seluar fit, t-shirt semacam, rantai pakai orang dah syak dah, ini habis ni. Jadi kita yang ni, kalau kita rasa ragu-ragu, kita minta ke dia, bagi kat pakcik, biar pakcik uruskan. Sebab kita bimbang macam tadi kan, kita taraduk, kita ragu, takut fasik tadi ni, yang fasik kita baca hukum tadi kan, takut beg ni dapat kat dia habis tapi takut mengecilkan diri pula, takut tak tadi dia semua. Itu akan berlaku hujah di situ. Maknanya akan berlaku hujah di situ. Kalau dia kata macam tu, kalau kita yakin, kita nak buat macam mana, kita lepas je lah kan. Sebab ini semua dugaan hidup kita. Tuan-tuan akan lihat, bila mengaji bab ni akan jumpa ujian kita nanti, tengok nanti. Ada yang banyak renew lesen, dia akan ada ujian tu. So kurang-kurangnya tuan-tuan dapatlah mempraktikkan ilmu yang kita mengaji hari ni. Tak Syaidan kata nak buat macam mana kan, buka dompet tengok tu dia nak 100, ada kot 5-6 keping, tergugat iman kan. So law ni mudah tuan-tuan, sebab kalau dompet duit kita tak ada masalah sebab ada IC kat situ. So alamat semua ada kat situ, kita cuma pergi hello kat dia ataupun pergi alamat tu, bagi je, selesai. Zaman dulu mungkin payah sebab dokumentasi tak ada. Mana ada IC zaman dulu tuan-tuan kan. Buat anak tu pun lipat duk almari, mana ada bawa dompet macam law ni, tak ada. Jadi kemudahan tu dah banyak untuk kita hari ni, untuk kita selesaikan masalah ni. Tu jangan bimbang lah. Baik. Dan sah pula daripada mab'adun dan luqatahnya, itu baginya dan bagi penghulunya pada mab'adun yang tiada bergilir, dan pada yang bergilir adalah luqatah itu bagi empunya gilirannya. Yang ni cerita kalau penghulu tu dia ada anak buah, petugas-petugas yang mungkin bekerja bergilir, jadi barang tadi dijaga, hang jaga sat, lepas tu kau ni jaga sat. Itu maksudnya begitu. Mungkin zaman kita tak ada lah, ni zaman dulu punya cerita kan. Untuk penghulu kan dia ada orang bawahan dia, orang budak-budak pekerja dia.
yang diarahkan dan dia bagi gaji semua. Okey, kebetulan kalau barang luar tu jumpa, kebetulan pula kena penggiliran, maka waktu dia jaga itu giliran dia, anything berlaku dia tanggungjawab lah. Okey, tapi biasanya penghulu yang akan ambil alih. Ni semua zaman dulu tuan-tuan kita tengok duk pening kepala. Yang kita kena fikir zaman lah hari ni, andai kita jumpa tuan-tuan, kalau dapat duit mudah sebab ada maklumat peribadi. Cuma kalau isunya barang, duit, mungkin barang perhiasan yang berharga, dokumen apa-apa penting, geran motor kah, itu semua benda penting. Yang tu kita kena wawarkan, ya. Saya ada jumpa geran motor sekian-sekian, sebab daripada situ orang boleh buat macam-macam. Oh, dia pergi buat gadai geran saja, kereta tak tahu geran tanah apa benda kan. Saya nak cagak tanah saya ni, dia jumpa geran mana-mana tu, boleh duit kat dia. Tuan tanah tak tahu tanah kena gadai dengan bank. Banyak kes lagu tu. Oh, nama macam mana ya? Kalau kata tuan tanah mati ke apa, kita tak tahu. Sebab tak, yang gadai ada tak yang jenis orang beli surat pajak gadai semua tu? Kan ada kan? Surat dia. Tak berlaku gitulah dia. Risau juga. Sebab law ni macam-macam orang menipu tu. Dokumen tipu pun banyak. Nampak macam original, rupanya tipu. Kemarin suami Kak Fatimah, duit dia kad debit dia tu, bank beritahu ada duit keluar sikit. Dia bukan cucuk kad pun, nenek motor skuter tu je. Cerita kat saya semalam tu, saya terdesak dah kena pergi bank, orang dah curi duit daripada kad debit. Maknanya orang boleh buat macam-macam lah ni tuan-tuan. Jadi tak nampak, dia curi sikit-sikit, dia kata duk kira kat ratus juga tu, benda sikit-sikit, mujur bank puasan. Tuan-tuan balik check account, kalau online check, tiba-tiba benda tu dia buang sikit-sikit je, dia curi sikit-sikit. Macam mana dia boleh guna kita punya kad nombor, wallahualam. Tu bahaya lah, kadang-kadang orang buat macam-macam dah ni. Biasanya dia akan ambil pada akaun yang banyak. Dia tahu orang ni tak akan tengok akaun, lepas tu dia tengok IC nombor semua orang tua-tua kan, warga emas. Mana dia peduli ke akaun tu? Dia simpan senyap gitu. Masa nak ambil, pergi ambil. Tak style kita lah, style orang tua-tua kan. Mana ada kita hari cucuk akaun tuan-tuan? Ada tuan-tuan semua akaun hari-hari? Tak ada. Cukup bulan cucuk pencen, tu je kot. Tu pun tak nak tanya, cucuk lah. Ada tuan-tuan tanya baki, jarang tanya. Tahu dah masuk, cucuk ambil. Baki tak nak tengok. Cuba kalau minta penyata, tengok tu dia, ni pergi mana duit ni baru pasal orang curi duit kita. Tu hak berlaku pada suami Kak Siti kita, maknanya akan berlaku pada siapa saja. Saya pun dia tetap malam kata saya nak kena balik cek tengok risau juga kan, tiba-tiba je hilang. Orang curi beli apa-apa, banyak kan orang guna untuk beli barang online ni sebab dia guna kad kan, guna kredit kad. Tuan-tuan, saya mengajak dulu anak murid saya cerdik, budak-budak ni, budak-budak lah ni kan, zaman orang beli top up kad kan, dia ada nombor PIN. Budak-budak ni boleh cipta nombor PIN tu sebiji, boleh top up tuan-tuan, tak payah beli kedai. RM50, RM100. Dia tak tahu ilmu dia buat ke mana. 14 digit nombor tu dia boleh create, dan bila kita top up betul-betul dia dapat duit RM50, RM100 masuk dalam akaun kita. Free je. Tu terdedik budak-budak lah. Tu kata, hampa boleh buat guni. Budak-budak dia create sendiri, dia tak tahu dia main ilmu mana, ilmu dia Tuhan bagi dia terdedik bab tu. Jadi dia boleh create 14 digit nombor tu untuk top up. Sebab tu dia orang pakai top up tak payah beli. Saya tak payah beli tak, memang free je. Free. Saya create sendiri dia kata. Dia boleh cipta nombor tu. Daripada satu keping kad tu dia boleh buat banyak nombor. Dia beli satu, dia gores, dia top up dengan tu. Daripada situ tu dia create nombor daripada situ. Dia guna sifir matematik apa tah, boleh sampai 50, 100 tuan-tuan. Tu maknanya dia curi orang lain punya lah tu kan. Tiba-tiba habis orang lain punya, aku top up 100, tiba-tiba tinggal 50. Nampak tak? Tanpa disedari. Ini maknanya zaman sekarang budak-budak boleh buat belaka. Tu budak-budak kalau bapak budak tertera lagi lah.
Begitu. Baik. Faslun fi bayani hukmi luqatil hayawan wa ghairihi ma'a bayani ta'rifihima. Faslun, fasal pada menyatakan hukum luqatil hayawan, ia hukum memungut binatang, wa ghairihi dan lainnya, serta ma'a bayani, ia serta menyatakan ta'rifihima, menyatakan, mewawarkan kedua-duanya. Ni cerita kalau kita nak ambil binatang, nak bela, kuk jumpa tengah jalan, kan kita rasa tengok berkenan kucing ni kan kuk taman kita banyak kucing-kucing, kadang-kadang ada yang terlepas, kena hak terlepas tu ekor besar, badan tembam kan, kita pun tengok ni lokotah ni cerita ni. Dan ni kita mengaji bab ni hari ni, mana tahu kita terambil orang punya, terlepas, kita tak tahu kan. Tu kena declare. Kena declare. Kucing siapa yang main rumah aku? Takatlah gambar. Lepas tu kita dah bergroom dia, lawa dia, kasih cantik dia semua. Tiba-tiba dah ada orang yang mengaku dia punya. Dia cakap dah lawa dah ambil ibu dah. Tak, dia kena syarat dia. Dia gini. Kita jumpa, kita ambil gambar. Dan daripada gambar tu kita kena buat klasifikasi. Warna apa, jantan ke betina. Dia nak main tuntut tak apa, kunci hang warna apa, hak hilang, jantan ke betina. Jadi dia kata tak tahu, tapi kunci saya tak boleh pakai. Dia ada syarat dia, sebab orang yang hilang barang dia tahu barang dia hilang tu kucing, dia bela tak tahu jantan betina aku. Kalau tak beranak semua hidup tu jantan lah tu. Senang fahamnya. Yalah, kalau jantan ada telur kat ekor tu kan senang tengok kucing. Kita cara kucing lah zaman kita ni, kan kita nak cerita lembu, kunta, tak munasabah putra perdana. So kita fokus kucing je lah. Sebab duk iklan lah grup WhatsApp pun kucing hilang. Nampak tak kucing saya telah keluar rumah tak balik-balik. Kadang-kadang lebih iklan pada anak hilang pula, punya sayang pada kucing tu. Jadi kita cerita kucing lah. Baik. Bermula binatang yang dimilik akan dia yang tertegah daripada binatang yang buas, yang kecil seperti unta dan kijang dan merpati, dan kedua harus dipungutkan dia pada padang yang pada negeri. Itu yang kedua, kita tengok yang pertama dulu. Kata dia, bermula binatang yang dimilik akan dia yang tertegah daripada binatang yang buas. Maknanya tuan-tuan, kita ambil binatang tadi sebab takut dimakan oleh binatang buas. Okey, satu bab. Yang kecil, dia buat contoh lah, yang besar kecil tak kira lah. Contoh unta ke, kijang ke, merpati ke. Dan kedua harus dipungutkan dia pada padang dan pada negeri, pada aman atau masa perampas, sama ada dipungutnya kerana hendak dipeliharanya atau kerana memilik akan dia, melainkan pada padang yang aman, maka tiada harus pungut akan dia, kerana memilik. Pungut nak ambil kerana bahawasanya terpelihara ia daripada kebanyakan binatang yang buas. Okey. Satu perangan tuan-tuan, dia nak abang kat kita. Kita boleh ambil binatang di tempat awam yang kita bimbang takut dimakan oleh binatang buas. Takut kena anjing gigit apa kan. Jumpa anak kucing kita pergi makan di food court sana. Dan kawasan lapang kita makan, tengok kucing cantik, anak kucing teriak, ni terbiarlah. Dan kita bimbang takut anjing ganas ni, maka kita boleh ambil. Tu maksud sini maknanya dibimbangi dimakan oleh binatang buas, ataupun kita bimbang akan berlaku perkelahian antara binatang dengan binatang yang boleh mencederakan si kecil tadi, maka kita boleh milikkan dia. Milikkan dia. Ini konteks binatang mudah sikit, dia tak macam barang kita jumpa tadi. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak jumpa kucing dekat food court semua, itu semua hak wakaf tu.
Sama ada orang pergi tak kat situ, tak mau bela, maka dia beranak dan kita berkenan, tentu ambil lah. Ya, tak ada masalah situ. Tak payah awal pun. Isu yang berlaku macam tadilah, yang ziarah rumah kita, macam hak saya ada beranak lah ni kan, ada 6 ekor tu tuan-tuan anak. Dia main pada mana? Main pada masjid, kucing masjid. Bila dah mengandung, cari tempat beranak tak ada, dia pergi tumpang beranak rumah saya. Pandai dah. Dia tahu kan dia ni duduk ulang alik masjid, rumah berdekat. Jadi saya itu kan duduk ngejah suruh beranak kat dalam, tiba-tiba tak boleh gerak. Akhirnya dia beranak kat dalam rumah. Tak apalah, kita bola sampai keluar duduk ada tu. Kali-kala dia main makan kat masjid ni, kawan rumah sini dulu. Lah duduk ada, tentu anak-anak pi banyak. 6 ekor. Elok-elok warna oranye, ada warna cantik sangat. Dan kalau nak ambil tak apa, bukan nak jual ambil. Ini tak ada masalah sebab bila dah jadi lagu tu kira hak milik saya lah. Asal masjid punya. Wakaf kan orang tinggal. Jadi dia dah mengandung semua, cari tempat nak beranak, maka saya bela lah 6 ekor. Dah bulan lebih, umur kat 2 bulan. Untungnya sejak dia ada tu tikus tak ada. Dia suka melompat anak kucing, jadi tikus tak ni masuk. Lipas tak ada, cicak pun tak ada. Tak kena duk berdiri cicak lah, lega banyak. Untung. Nak bela ambil. Tentu kena jamu makan lah, beli botol susu. Elok-elok sangat. Menyusul lagi. Boleh kita beli botol susu. Saya pernah beli kat pet shop tu, beli botol susu dia suap. Kita belah benda kecil, no problem. Kepada peminat kucing lah ya. Saya bela sebab tanggungjawab kan. Rasa salah pula kalau tak bela. Kawan dah beranak, nak buang tak boleh kan, rasa salah juga. Dan binatang yang tiada tertegah daripada binatang yang buas, yang kecil seperti kambing atau anak lembu atau anak unta, harus dipungut akan dia semata-mata, sama ada daripada padang atau negeri, pada masa aman atau masa merampas, kerana memeliharakan dia atau kerana memilik, kerana dipeliharakan dia daripada orang khianat. Itu yang hukum boleh tadi tu ya. Tuan-tuan tak nak masalah, tuan-tuan boleh ambil, harus dipungut akan dia ya, semata-mata, sama ada kita ambil daripada padang atau negeri pada masa aman atau masa tak aman. Jadi bolehlah tuan-tuan jumpa aku kedai-kedai tu yang kita rasa bukan owner punya, tuan ambil bela. Sebabnya kita nak cerita hal lembu kambing ni, mungkin kita kuliah ni kat orang kampung. Ya, ada. Masuk bila putih tu jenis kepung. Bila ni dah tua-tua, biar dia dah dulu kami kepung bubuh dalam TNB tu, panggil badan majlis. Tuan dia main pau sikit, masuk dia persatuan. Ambil. Ya tu. Ni kami dah tua-tua, game muda tak ada. Biar Dia makan habis pokok kami. Lembu tu betul. Ya. Lembu muda ni yang belah-belah kan. Jangan duk beli dia juga. Dia untuk buat korban kan. Syak tu. mungkin tu. Sebab kalau takat yang kita tahu di dalam konteks Malaysia ni, kalau cerita lembu kambing biasanya berpunya, jangan terbiar. Itu tanggungjawab dia tu. Kalau orang ambil semua, tak boleh kata apa sebenarnya tu, sebab dia tak jaga. So dalam bab pemeliharaan, nanti kalau ada rezeki kita nanti, dia ada bab tu yang kita kena, tugas kita bila kita pelihara binatang, apa patut kita buat. Kena buat kandang tuan-tuan, banyak bab dia tu. Jadi kalau terlepas orang ni, kita tak boleh kata apa, dia ada hukum lain lagi yang kita akan mengaji nanti. Sabar nak kok boleh tambah sekok 2 apa ni, nak beritahu. Ada syarat-syarat yang dia langgar, owner langgar, buat korban raya haji, clear. Baik. Jadi kita ambil sama ada kita nak peliharakan dia atau memilihkan dia daripada orang yang khianat. Kita takut ada orang buat nanya ke binatang tadi, baik kita ambil. Dan binatang yang buas, maka jika dipungut akan dia kerana hendak dimiliknya daripada padang atau di negeri, diwar-warkan dia kemudian dimilikkan akan dia. Ayat tadi
Atau kerana memilik kerana dipeliharakan dia daripada orang khianat dan yang buas. Okey, betul. Maka jika dipungut akan dia kerana hendak dimiliknya daripada padang atau negeri, di negeri diwawarkan dia kemudian dimilik akan dia. Baik. Yang ni kalau tempat tu, kita kena tengok sini ya. Perbezaan antara taman perumahan di kluster kita dengan public. Jadi kalau kawasan kluster kita kena declare. Jadi contohnya kluster 7 ada taman perumahan dia, taman mainan lah ni. Ada kucing. Kita pergi ambil. Kalau kita nak miliki atau kita nak memilih lah, nak bela, kena declare dalam grup WhatsApp tu. Biasanya sebab itu ada empunya. Tapi kalau jumpa taman cyber tu umum, perumahan tak ada situ. Siapa nak pitak kucing kan tu? Biasa orang wakaf, orang akan letak, orang buang. Yang tu boleh. Jadi tengok keadaan tempat nak diwawarkan tu. Kalau kes taman kita mesti terlepas. Kucing kadang-kadang dia sebenarnya kalau kita belajar babnya, antara rezeki murah bila kita bagi makan binatang, sama ada kucing ke burung ke. Ni untuk guru kita selalu sebut, tuan-tuan, kalau ada rezeki lebih bagi dia makan, rezeki kita akan lebih nanti. Tuan-tuan percayalah benda ni, bagi makan. Saya lihat tak tahulah, mungkin barakah duk bagi makan kucing kot. Saya jarang ranking saya dalam perniagaan. Bulan lepas saya jatuh nombor 8. Bulan ni tengok naik banyak. Saya kata ni berkat aku makan kucing ke apa ni? Kemungkinan. Sebab kalau kita faham tu ulama duk sebutkan, kalau kita rajin bagi makan binatang, Allah akan murahkan rezeki kita. Kita tak tahu. Jadi tuan-tuan, jangan kita rasa beban sebab dalam duit kita tu ada rezeki orang lain. Makanan kucing berapa ringgit je pun, RM12 je. Itu kalau hak besar RM12 saya dah beli tu. Hak kecil tu RM6 kan, RM5, paling mahal pun RM20 lebih. Sekali menghadap KFC betul kita lebih pada tu. Betul tak? Jadi dalam rezeki kita ada rezeki binatang ni, kita beli kat dia makan, Allah akan bagi yang lebih. Tuan-tuan yakin benda tu. Cuma tak tahan kucing ni, taik dia itu je lah. Taik dia kena beli pasiak lah. Memang kena letih dulu. Beli pasiak, ajak dia, lepas tu bila dah biasa, dia dah biasa berak dalam pasiak tu, okey lah. Kena buang. Memang agak leceh tuan-tuan, tapi saya duk fikir mungkin barakah aku duk bela kucing ni, Allah bagi rezeki, kesihatan yang baik kan. Maka tak apalah, ini anggap habuan dia, kita susah-susah dulu. Boleh jadi dengan kesusahan kita ni, akhirat besok kita senang, kita tak tahu. Tentu kena nampak benda tu sebab apa saja kita buat ni dah hubung kait dengan akhirat punya amalan, ya. Dia begitu. Atau dijual akan dia dengan izin hakim dan dipeliharakan harganya, kemudian diwawarkan luqatah itu, kemudian dimilik akan harganya. Yang ni mungkin melibatkan binatang-binatang yang berada dalam kategori kawalan, dia ada akta binatang yang kita kena declare kat government. Burung murai, banyaklah yang kita kena declare kat government kalau kita nak jual. Kita milik dan kita jual sebab dia terletak ada akta dia. Akta binatang benda tak, saya pun tak faham sangat. Tu veteriner tahulah, bahagian jabatan veteriner dia tahulah ya, bab gitu. Megas tua. Sebab ada binatang yang boleh kita bela, ada yang tak boleh, tapi ada yang boleh dengan lesen, hatta nak jual pun kena declare kat government. Gitu ya, peraturan-peraturan undang-undang sekarang. Jadi tak sudah fikir hal pelik-pelik, kita cara kucing sudah. Sebab kita betul-betul kucing je pun. Tuan nak kucing Jerman ke, kucing Belanda ke, Australia ke apa ke, kita kontak kita. Sebab binatang ni tak ada kat betul-betul ya. Kita nak cerita lembu pun mungkin ada lah, tapi tak banyak kes. Okey, baik. Kita berhenti kat situ dulu kita berhenti dekat situ. Nanti kita sambung atau dimiliknya. Okey, baik. Kat itu dulu.
Yang baik itu pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak baik itu dan tanpa kelemahan yang ada pada diri saya sendiri. Aku qul wa astaghfirullahalazim wa li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rahamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.